Alhamdulillah. Jadi semua ni semua dah orang hebat ni semua kata. Jadi kita ada sidang video sikit. Lepas tu kita ada sikit kerja kita akan buat hari ni juga insya-Allah. Sekali lagi akan diterangkan oleh Yusuf Azmi lah. Lawyer kita Datuk Isyam pun ada. Jadi Cina turun. Semua ni isu ni agak hangat lah. Isu ni agak hangat sebab mempermainkan nama Allah dalam company. Jadi memang cukup biadab dan tak cakap apa pun saya tak pernah boleh cakap kan. No? Tak jidong lah semalam ni. Kalau cakap ni jadi lain. Tak saya Allah kena ukap. Ini kelas kita masuk ramai-ramai. Ayah Citon pun dah. Ramai lah yang datang ni. Ramai. Buat setting semua elok mengadap untuk biar semua ada boleh tak? Betul tak? Ni saya apa ni boleh tak kita buat setting semua. Jadi insyaAllah tuan-tuan, tolong doa-doa lah, share-share, doa-doa lah. Kita akan fight lah benda ni demi untuk kehadiran dua orang abang kita ni. Saya beritahu sebenarnya kita tak mahu benda ni jadi macam mana kes arwah adik. Kita tak mahu benda ni. Cuma kita nak kawan betul-betul insyaAllah. Dengan izin Allah, insyaAllah lah tuan. Sekali lagi kerana Yusuf akan dia akan terang lah apa yang terjadi dan doa insyaAllah. Ada ni demi itu ya. Ambil tu. Mana botol ni? Mana? Bani. Okey, sebelum nak mula, saya nak tahu siapa nak cakap. Kita buat ni tak dirancang. Biasanya kita buat PC ni. Yelah, kita ada rancangan dan sebagainya kan. Lagi kita nak ada moderator, tak ada apa. Kita juga tak nak sahabat-sahabat kita ni ada yang berasa balik dan sebagainya. Jadi kita faham apa yang terjadi ini adalah masalah soal Islam. Jadi saya harap kita fokus kepada benda apa yang kita nak bawa. Jadi mungkin yang akan cakap hari ini yang saya cadangkan pada awal Datuk Isyam selaku kita punya bagian undang-undang. Kita nak tekankan undang-undang bukan yang kepada yang kita nak gini. Undang-undang juga nak pastikan dia kena maksimum. Urusan undang-undang dia apa ni pelaksanaan apa yang apa ni disuruh undang-undang macam mana dia kena tu soal nombor 2, tapi kita nak kena tekan, nak kena desak. Jadi kita nak Datuk Isyam cakap. So buat maaf Azman sikit. Ada lagi cadangan saya ingat. Dapat saya kita bilang kita dapat bilang mesti siapa itu sudah kurang sikit dah sudah jangan kita ikut dia untuk sikit okey tak. Jadi yang paling penting awak kita sebelum mula lah awak nak cerita kita pertama kita tak nak meminta dekat tanah kita sendiri nak negara kita. Jadi kita tahu jelas apa yang berlaku semua kita nak kita tidak tekan kan tapi yang kita sebab asal kita tak nak tahu tak nak juga kita nak cerita yang tepat.
kurang tapi fakta lah. Fakta point. Jadi bulan yang mula. Ya. Ya, bulan. Tunggu. Apabila persoalan Allah saya tanya Pak, tapi awak cerita itu saya kan yang tahu cerita tu awak melainkan pada kejadian tu kita semua ada pemegang jadi awak cerita pasal abang ni masa harap sahabat-sahabat semua yang tak dapat sekali ni jangan ambil kita nak cepat tapi apapun kita ni semua sama kan cuma kita nak sampaikan mesej kepada pendengar tak ada orang yang lebih atau kurang semua sama kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang sudah hadir pada hari ini Jumaat. Rakan-rakan yang sahabat saya saya Dr. Azman, rakan saya Dr. Syam, Dr. Cindai, Abang Adi dan paling penting dan rakan-rakan sekalian yang hadir pada hari ini. Sebenarnya hari ini kita nak bawa tajuk ini bukan tajuk lah, ini adalah apabila Islam itu disentuh ataupun penghinaan diberikan kepada agama Islam ini, kita semua umat Islam dan kita satu saudara. Bila ada di kalangan kita ni bila disentuh disebabkan agama kita ni, apabila ia menjadi satu kemarahan bagi kita. Sebenarnya satu malam semua orang tak boleh tidur, seluruh rakyat Malaysia tak boleh tidur, khusus yang umat Islam. Jadi hari ini kita bawa dua penampilan adik kita ni dan abang kita ni, yang di mana kita tahu yang telah keluar isu tentang bagaimana soal disuruh tidak berpuasa, bekerja sebagai security bagi kepada satu syarikat yang di mana kita rasa adalah satu diskriminasi penghinaan kepada agama, kepada Allah. Jadi ini perkara yang saya tak tahu adakah benda ini berlaku di luar sana. Rata-rata masyarakat kita yang bekerja sebagai bodyguard ni, PG ni sebagai pengiring ataupun sebagai pemandu keselamatan, pengiring keselamatan ini di negara kita, adakah kerana kita berkhidmat di mana-mana syarikat, sama ada syarikat Muslim ataupun non-Muslim, mereka ini dibayar gaji, mereka perlu menjadi seperti hamba abdi kepada mana-mana syarikat yang mengupah mereka sebagai pengawal pribadi. Maksudnya tuan punya badan ni, badan dia orang ni milik empunya yang bayar gaji. Saya tak tahu mana law dia pakai, tapi kita tahu perkara ini sudah dibawa kepada undang-undang, sudah ditangkap. Tapi ini sampai bila benda ni nak berlaku? Dan kita yakin banyak dan sebahagian kecil, sebahagian besar masyarakat di negara kita ini yang bekerja sebagai bodyguard tak dibenarkan solat Jumaat. Ni apa punya budaya yang ada di negara kita? Kita duduk di negara ini, tanah orang Melayu, tanah Islam, tapi kita seperti dihina di tanah negara kita sendiri. Kita ini tak pernah nak bergaduh. Ini mungkin kemungkinan sebahagian kecil yang melakukan perkara ini, tapi ini soal Islam. Bila tak boleh dibenarkan solat, tak dibenarkan solat Jumaat, ini satu penghinaan pada kami. Dekat sini ada sahabat-sahabat kita yang hari ini yang ada syarikat security pun ada, yang ada sektor kita ni pun banyak anak buah dia, sahabat-sahabat jemaah dia bekerja sebagai bodyguard dengan syarikat-syarikat Melayu. Tak ada benda-benda perkara ini berlaku. Tapi kita dengar hari ini ada dua abang dengan adinda kita ni, siapa nama ni? Syam dan Abang Azmi ni bekerja dengan satu syarikat Cina. Saya tak sebut semua Cina, satu syarikat Cina yang di mana mereka ini dipersoalkan puasa di bulan Ramadan, tidak dibenarkan solat Jumaat, tidak dibenarkan solat pun tak dibenarkan, tak dibenarkan solat, dan mengajak mereka makan makanan di kedai non-Muslim, maksudnya tidak halal. Tak ada masalah kalau nak makan di kedai non-Muslim kalau halal. Ada juga makanan halal yang non-Muslim buat, kan? Pekerjanya, tukang masaknya, halal, dapat sertifikat halal, tak ada masalah. Tapi ni masalahnya seolah-olah membawa satu budaya memaksa pekerja mereka untuk buat perkara yang melanggar dalam hukum Islam. Jadi ini perkara yang kita mengharapkan di satu perkara yang tak mungkin. Saya harap ni benda ni tak boleh terus berlaku lah.
Ini satu benda saya mungkin kita ni bila ada sidang media pada hari ini mungkin ada PDRM. Kita nak cakap terima kasih dulu kepada PDRM kerana menjalankan tanggungjawab dengan cepat, menangkap individu yang terlibat yang telah melakukan penganiayaan dan kezaliman seperti ini. Tetapi kita sebagai umat Islam, masyarakat Islam tersentuh dan benda ini tak boleh dibiarkan. Dan kita pasti penghinaan ini akan terus berlaku sekiranya mereka ditangkap, mereka dijamin, dilepaskan sebagainya, maka berterusan benda ini berlaku. Jadi ini kita nak dengar bagaimana pendedahan daripada Tuan Punya Badan sebelum kita nak serahkan kepada kita punya pengurusi bahagian undang-undang dan juga sedikit nasihat kepada teman-teman dan juga rakan-rakan kita yang lain yang boleh memberi sedikit pencerahan dan dengar tak? Jelas? Tak? Boleh? Tak? Dengar tak? Ya, alhamdulillah. Jadi kita persilakan sebab kita tak cukup masa, kita banyak benda lagi nak buat. Lepas insyaAllah kita akan beransur ke Kelang. Dan tujuannya bukanlah tujuan untuk kita tak isyarat perang kepada mereka ini, tetapi kita nak beri warning supaya syarikat-syarikat yang mengambil khidmat security mana-mana di kalangan orang Islam perlu menghormati orang Islam, perlu menghormati agama kami. Mereka perlu apa masalah soalan mereka, siapa nak tanya Tuhan kamu yang bagi makan ke? Tuhan kamu kalau kamu tak puasa, Tuhan kamu nak bayar gaji. Benda-benda yang tak masuk akal bagi saya. Ini satu benda yang satu persoalan dan satu kenyataan yang sebenarnya mengundang untuk kemarahan. Jangan main-main. Ini boleh buat kita boleh perang tau. Buat perkara-perkara yang macam ni tau. Kalau kamu sanggup menghina sampai ke tahap macam ni, seolah-olah kami ni kucing je yang nak bagi makan. Kucing pun kami ada hati dan perasaan dengan kucing. Jangan anggap manusia ini seolah-olah tak ada hati dan perasaan. Jadi insya-Allah kita nak dengar dulu daripada sahabat ini. Kita dah dengar penjelasan dia, kita dah full record video. Cuma kita nak supaya masyarakat Malaysia di luar sana, dan kita minta perhatian kepada mahkamah dan juga perhatian kepada pejabat peguam negara dan juga PDRM supaya melihat kes ini secara serius kerana ini melibatkan agama. Agama ini atas lagi daripada undang-undang. Agama ini mengatasi segala-galanya. Jadi kalau ada orang Islam dihina macam ni, diperbuat seperti seolah-olah tak ada maruah, seolah-olah kita ni mati di negara kita sendiri, baik kita tak payah hidup. Kalau hari ini kita nak dipijak-pijak di negara kita, kita perlu pastikan hari ini ni orang-orang yang macam ni perlu dipertanggungjawabkan, dibawa ke muka pengadilan. Dan kita mahu desakan bukanlah kompon dan semata-mata ini. Ini pasal benda ini benda yang serius, ya, soal agama. Ini bulan Ramadan, jangan cabar kita bulan Ramadan. Semua tak nak makan. Jangan jadikan kita seperti singa yang kelaparan, ya. Jadi insya-Allah kita dengar. Boleh. Baik. Nak buat sikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagi masih kata ni yang betul dan biro-biro yang hormat saya, Indonesia, Azman, Bandai dan rakan-rakan sepenuhnya yang lain lah. Jadi kat sini apa yang saya boleh kongsi dan apa yang berlaku pada diri kami sendiri sewaktu kami ditindas dalam negara kami sendiri, iaitu bila bekerja dalam suasana yang menjaga keselamatan, tapi saat itu juga agama kita dipijak. Sebabnya sekadar berpuasa tak boleh nak berpuasa, itu sedangkan kita punya agama sendiri, agama Islam, tapi ditindas oleh masyarakat. Orang kata tak semualah, pada segelintir bos-bos yang ada. Jadi kat sini apa yang jadi kat saya sendiri, bos saya ni melakukan, orang kata, pukul kepada saya, membuat kekerasan terhadap kita sebabkan puasa. Puasa ni dia menjadi macam anti bagi dia, dan juga kalau tak makan kedai Cina jadi anti pada dia. Jadi kat sini
saya nak tegaskan mana-mana yang seperjuangan dengan saya, yang kerja sama dengan saya, yang ada bos sama seperti mana yang saya alami, kalau boleh tegakkan keadilan orang kata untuk agama kita sendiri. Sebab rezeki bukan sekadar di orang kata tangan manusia, semua rezeki Allah yang atur. Jadi kat sini apa yang berlaku kat saya, bos saya sendiri siap bagi tahu Allah bagi gaji ataupun saya bayar gaji, saya yang bayar gaji pada kamu. Jadi kat sini nampak seperti dia yang keluarkan rezeki, dia juga yang bagi segala yang kata nikmat dunia ni. Seperti dia Tuhan. Teruskan. Jadi kat sini yang buatkan kita orang rasa tercabar, buatkan kita rasa marah bila prinsipal kita sendiri boleh mempersoalkan you mau ikut Allah ataupun you mau ikut saya. Ada. Jadi kat sini itu satu hinaan lah bagi kita orang Islam. Sabaran tu. Jadi kita kat sini rasa tertindas dengan agama sendiri, menjadi cabaran buat kita untuk tidak semata-mata fikirkan wang ringgit cari rezeki. So kita sama-sama bangkit bersama sahabat saya untuk ke depan buka jalan untuk menentukan keadilan buat sama sahabat. Dalam situasi ini lah, yang mana tak ada maju ke depan untuk menunjukkan diri tentang masalah dia, kan? Kita patut perjuangkan benda ni. Mungkin mereka takut ataupun mereka pun ditindas, cuma dia tidak menunjukkan ataupun tidak beritahu, tampil ke depan untuk beritahu perkara yang sebenar. Pasal benda ni pun mesti ada berlaku dalam kalangan bodyguard, driver ni semua. Jadi mana yang mempunyai masalah sama macam kami atau lebih teruk, rasanya kami yang paling teruk lah ditindas kali ni. Kami ni bukan nak meminta-minta, kami bekerja kerana kita ingat. Bang, boleh tak ceritakan sikit kepada publik macam mana kronologi kes pada awal sampailah tahap duduk pukul semua dan sebagainya, sampai kelas sampai dekat baju, tunjuk sikit belakang baju supaya semua tetap make sure lah. Kita nak bagi dua cerita yang tadi. Kita macam tadi, tapi kita tidak ulang pada kali ini. Ini provokasi tu Kes hari kejadian. Jadi kejadian ni mula pada di KL. Saya bersama sahabat saya serta dua lagi bodyguard. Tarikh bila? Tarikh pada 13 bulan. 13 April 2021. Itu kami berpuasa. Sebelum dari 13 April itu kami ada message dan mendapat panggilan telefon daripada seorang lelaki Cina yang mengatakan supaya kami tak boleh puasa. Jadi kami tetap berpuasa pada 13 bulan dan bertugas seperti biasa. Jadi setelah kami keluar dengan bos saya ni sampai di satu lokasi di KL. Di mana? Di 1KL. Tingkat 34. Jadi kondominium ke apa? Jadi di sana kami ni berpuasa, kira kami tak menunjukkan yang kami puasa. Kami tetap lagi bertugas seperti biasa. Jadi pada hari itu ada satu lelaki Cina ni bertanya pada saya pada pukul jam 6.30 yang bertanya, dia cakap kamu puasa ke hari ni? Jadi kami berdua ni jawab puasa lah. Okay. Jadi bila kami dah jawab betul-betul, okey, semua perjalanan, sampailah kami nak pulang. Di depan pintu lift. Pertanyaan ni diulang lagi sekali oleh bos saya, seorang lelaki Cina. Kamu puasa ke? Dia cakap macam tu. Okay, lepas tu dia dah mulakan satu provocation.
provocation terhadap kami lah. Bersama dengan kekerasan. Lempam, tumbuk, ketuk, semua ada lah. Abang cerita ni tadi abang cerita. Lepas tu dia cakap pada saya, "You orang puasa." Kami jawablah, kami puasa. "You orang mau challenge sama saya." Itu dia cakap, mau challenge sama saya. Orang sudah cakap tak boleh, saya sudah cakap tak boleh puasa. Kenapa you cakap you puasa juga? Macam itulah dia cakap. Jadi saya cakap, saya diamlah. Diam. Dia tampar. Lepas tu dia ulang lagi benda tu. Dia cakap, "You kalau saya kasi berhenti sama you, ini ada akan bagi gaji tak?" Jadi saya diam. Kemudian dia mula lagi provocation. Tangan dia sampai. Dia Tampar? Dia tampar. Abang sebut abang tampar. Dia tampar. Lepas tu dia mula lagi benda yang sama, ulang lagi benda yang sama. Kemudian dia ketuk bersama dengan telefon bimbit dia. Di kepala banyak 3 kali. Lepas tu dia pukul lagi. Dia masih lagi mengeluarkan satu provokasi yang mengatakan kalau ini awak boleh tolong sama you. Jadi selepas tu saya pun tindakan yang lain dia buat pada sahabat saya lah. Di depan pintu lift tu. Macam saya sendiri, apa yang saya alami, dia terus tanya kepada saya suruh you makan kan. Saya tak nak makan. Cakap saya puasa bang. Oh, dia cakap you puasa dia terus tampar saya. Macam depan khalayak ramai terus tampar saya. Tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa kemanusiaan sebabkan puasa saja. Okay. Sebabkan puasa itu menjadi isu, ditampar saya, pukul dengan kumpul atas kepala dan dinyatakan siapa yang bayar you punya gaji? Allah bayar you punya gaji ataupun saya yang bayar? Diulang perkataan yang sama, Allah bayar gaji atau saya yang bayar? Kan? Bos bayar gaji. Kerana keadaan situasi saat itu memang bos yang bayar gaji, betul lah. Jadi saya cakap macam tu. Pun kena lagi tampar juga. Ketuk pakai handphone. Lepas tu pusing pada dekat partner saya. Tanya lagi. Dia tetap juga dengan dia punya provokasi yang mengatakan dia ni menunjukkan yang dia ni sebagai Tuhan, macam dia Tuhan. Kita tak boleh melakukan apa yang dituntut oleh agama kita. Jadi provokasi itu masih berterusan. Bila dia bercakap dengan saya, benda yang sama diulang-ulang. Lepas pukulan yang bertubi-tubi, okay, dia kembali balik. Kami ni ditampar, diketuk ni secara bergiling. Saya dengan partner saya. Sehingga kami masuk ke lift, dalam lift. Selepas masuk ke dalam lift, masih sambung lagi. Sambung di mana partner saya ni terus ditanya, "Why? Saya sudah cakap di tengah puasa. Dia mau challenge sama saya kan? Dia tarik rambut partner saya. Rambut saya sama, lepas dia tarik rambut partner saya, buka. Lepas dia tarik rambut partner saya, dia harapan pada saya, wah, dia banyak pandai puasa juga. Pang di depan saya, cakap, lepas dia pusing balik pergi sana, dia cakap, "You mau komplain tak? Komplain lah, itu IGP saya yang pegang lah." Dia cakap, dia cakap ni yang mana tu? Bos saya sini, yang bernama Chong Chi Yang. Dia Tak yang tampar tu. yang tampar, yang pukul, dia juga yang pegang. Kita IGP dia pegang kan? IGP dia pegang. Jadi dia cakap IGP pun pegang. Kita bahasa macam kawan lah. Macam kawan lah. Seolah-olah dia duduk satu meja lah. Ibarat kalau kita komplain pun tak jadi apa. Tak tembus. Jadi kat sini, selepas kejadian itu berlaku,
bersama dalam keadaan dalam 5 orang, apa dia punya staff-staff, anak depan anak dia melakukan begitu rupa terhadap orang kata kami yang menjaga keselamatan dia, tapi sanggup dia buat begitu. Setelah sampai dekat lobi, partner saya dia terus pergi ambil kereta escort dan saya terus pergi buat sikit. Setelah sampai di lobi, partner saya terus pergi ambil kereta escort. Saya macam biasa terus follow dia sampai ke lobi dengan keadaan orang ramai dan masih lagi terus orang kata dipersoalkan. Apa sahaja you puasa? Saya sudah kata you tengah puasa. Mau challenge saya, tampar saya lagi. Dia tampar saya lagi, dia tanya saya lagi. You punya Allah boleh tolong you ah? Ha? Kalau saya buang you, itu Allah boleh tolong you ah? So dia provoke lagi benda tu. Dia kata kalau saya buang you, itu Allah boleh bayar you gaji. Lepas itu dia tampar saya lagi, dia tumbuk kat perut saya. Lepas tu tak lama kemudian sahabat saya datang, dia panggil lagi, Azmi ah. Jadi bila saya sampai masa dia panggil, dia terus cakap, you sudah lama sama saya, you tahu sama yang dah. Itu dia cakap. Jadi kenapa you bikin you mau ikut saya kan ataupun you mau ikut dunia Allah? Dia cakap. Saya masih lagi berdiam. Lepas tu dia tumbuk, dia tampar saya. Lepas tu dia tumbuk saya 2 kali di dagu. Lepas tu dia bagi tahu lagi, dia provoke lagi satu perkenaan dengan Allah ni. Kalau you berhenti ini Allah akan bayar you punya gaji ya. Dia cakap. Sekarang dia ulangkan benda yang sama, sentimen ni. Jadi dia pun lepas saja dia bercakap macam tu, provoke. Setiap kali dia provoke sentimen yang sama ni, dia akan tampar, dia akan pukul. Jadi selepas tu dia pun nak balik, dia masuk dalam kereta selepas tu. Kami pun escort Daripada mana ke mana? daripada 1KL ke Bukit Tinggi, Jalan 9. Dan keadaan masa tu lepas dipukul ni, Dan kita orang pening kepala, ambil pening dengan nak pening escort kepala dia. dengan escort nak kerja. Puasa tu tak pening. Dia cakap kita orang pening sebab kita puasa. pening pasal Tapi bila dipukul, itu yang itu menyatakan sebenarnya pening. yang menyebabkan kita pening. Pasal dia cakap dia pernah test try puasa. Tapi saya pun tak larat pening. Pasal dia tak ada iman. Jadi sekarang ni bila kami escort dia, sampai tadi kami escort dia sampai ke Bukit Tinggi. Sampai di sana, sampai di rumah dia, Bukit Tinggi. Okay. Saya parking kereta, jadi sahabat saya ada dengan dia lah. Jadi Masa dia tu. sesampainya di rumah beliau, rumah majikan di Kelang, Bukit Tinggi, saya dapat tengok dah ramai kat situ staff-staff dia. Makna kata dalam dia on the way pergi ke nak balik ke Kelang tu, dia dah call dalam dia siap-siap. So staff-staff dia semua datang. Ibaratnya ini malam ada show. Berapa orang staff dia? Staff dia dalam 50 orang. Campur lagi dengan staff-staff yang macam guard, driver yang ada ni, mungkin dalam 20 lah lingkungan. Dalam 20 ni berapa warga Cina, berapa warga Melayu? Warga Melayu ni dalam 5-6 orang. Orang bodyguard. Guard dengan driver. Campur bodyguard lagi 2 Yang orang. belasan orang tu semua dia punya Semua staff Cina. staff Cina. Berapa dekat 15 orang kan? Dekat 15 orang. Jadi kat sini dia dah panas. Dia dah panas dengan sebab tak ikut dia punya law, tak puasa. Jadi dia nak tunjuk show ni dekat dia punya staff orang lain. Kalau tak ikut dia punya law, ini adalah hukuman. Jadi ini dia punya law, ini hukuman dia. Hukuman yang dia jatuhkan sendiri Yang dia buat sendiri. dengan kesalahan sekadar berpuasa. Memang dituntut dalam agama asalnya Islam kita sendiri. Jadi kat sini dia suruh guard tu ambil kursi keluar. Dalam masa yang sama dia panggil Azmi Sam. Dia sambung lagi, dia tak puas hati lagi.
depan buku saya dengan partner saya dengan KL ni, dia tak puas hati lagi. Dia sambung lagi. Geram lagi. Dia sambung, dia keluar lagi. Wah, you orang banyak pandai lah. Dia cakap. Sudah kasih tahu dengan puasa. Apa saya puasa? Itu Allah boleh jaga you lah. Sekarang air punya God pun tak boleh jaga air tau. You kalau you orang tua berhenti itu Allah boleh bayar you punya gaji dia cakap. Masih tetap lagi provok benda tu. Dia masih provok benda tu. Kata nak bagi kita lagi dengan agama kita dengan seterhina. Kita kat sini dalam keadaan situasi yang di mana pihak-pihak staf dia yang ramai, kita pun berdua dengan keadaan ada senjata, dan kat sini juga kita pun fikir sama ada akan terus jadi kecoh kat sini, melawan terus tanpa ada jalan lain, ataupun sekadar bertahan untuk lebih baik, bukan sekadar kata biarkan benda dia berlaku. Jadi kat sini permulaan partner saya terus pukul oleh beliau lah. Saya kena pukul pada permulaannya pasal provocation mengenai Allah ni. Kan dia tetap lagi buat macam tu. Dia tetap lagi. Jadi dia tanya dengan kita sama soalan yang berbalik-balik. Soalan berbalik-balik. Seperti dia tanya, you mau ikut saya kah ataupun mau ikut you punya Allah? Lepas tu kalau you jawab ke, you tak jawab ke, you tetap kena. Ya, kita kan tetap kena. Dia pukul. Penangotan. Saya pun masa mula-mula saya kena pun, saya ingat lebih daripada 3, 5 saya ingat saya kena. Sampai saya cakap dengan dia sakit. Tapi masih lagi tetap dia pukul. Sebab kita puasa ni, pasal kita, dia terus suruh angkat itu rotan. Sejam dia angkat rotan. Dia angkat rotan, seorang staf lelaki puasa Cina ambil rotan tersebut dengan arahan beliau dan standby untuk rotan panas saya. You mau challenge saya, terus pukul banyak. lebih daripada 3. Lebih 5 kali tunggu lah. Kali pertama. Dan saya pun memang tak tahan lah kalau kita dipukul dengan rotan. Tambahan pula kita berpuasa lepas tu buka kita pun ada paras dia. Badan masih lagi ni, dia tak ada rasa kesian dan dia menjerit-jerit. Masih lagi tetap dengan pendirian dia yang mengatakan dia yang bayar gaji saya, bukan Allah yang bayar gaji saya. Jadi benda ni dia ulang sampai dia dah puas hati pukul saya. Dia berpindah pada kawan sahabat saya lah pada tu. Jadi kat sini pun dia persoalkan. Saya suruh you makan, saya tak makan. Sudah kasih tahu main dengan puasa. You mau jaga saya, you mesti mau makan mah. Kalau you tak makan, macam mana you mau jaga saya? Dia persoalkan. Jadi kat sini dia nak cakap ni, kalau puasa ni kita tak boleh buat kerja yang apa yang kita kerja sekarang. Seolah-olah puasa ni menyebabkan kita lemah. Tak kuat. Jadi kat sini kita sebagai orang kata pekerja staf terpaksa untuk menjadi keadaan seperti ni, kita terpaksa kita bertahan dengan soalan-soalan dia, dengan maki ampun dia, jadi dengan provokasi dia. Sebab kita sebagai orang kata bodyguard ni sebenarnya untuk jaga keselamatan bersifat, kita fikir lagi. Tapi bila mana dia masih dipijak, diprovok dengan perkataan orang kata ibarat dia Tuhan, maksudnya Allah ni tak jaga dia. Jadi dia ibarat macam duit, rezeki semua tu datang daripada dia usaha sendiri, bukannya Allah. Jadi kalau kita melawan, kita kena. Kita tak melawan pun kita kena. Tapi itu adalah dia punya law. Selepas dia pukul, dia tanya lagi, you mau ikut Allah ataupun you mau ikut saya? Jadi kat sini dalam keadaan kita kat sini, keadaan 15 orang Cina dengan staf lagi, dengan adanya senjata lagi kat sini, kita berfikir panjang. Tak apa, masa kita jawab kan, tak apa, kita ikut bos. Walaupun dalam keadaan hati yang berat, yang remuk, sebab nak jaga dulu keamanan tu supaya tidak terjatuh kan, kita terpaksa jawab tu dalam hati yang remuk. Walaupun dipukul juga lalu pukul kekang
dan tanpa belas kasihan. Boleh buka baju sikit. Boleh tunjuk. Saya tadi Saat dipukul, Tolong kamera. belas kasihan. Boleh nampak? Buka baju lah, buka baju. Boleh nampak Kamera nampak? Abang buka dulu, abang buka dulu. Boleh bang? Tuan nampak orang tuan? Nampak sikit je. Dia orang kan kita ni binatang. Jom, kamera tu. Boleh nampak? Jera pun sekarang ada undang-undang lah. Binatang mau kita sayang ni. Mana hati orang Islam tak sakit macam ni? Ini yang kita nak ni. Dalam bulan Ramadan pula tu memang cabar tu. Satu saya pesanlah, jangan cabar saya, saudara. Makin cabar, makin bisa jadinya. Tuan, ni bukan di Palestin tu tuan. Masalah kamu saudara kami. Saudara seagama. Pegang kata-kata ni. Jadi selepas saya dipukul bertalu-talu, dalam keadaan masa yang sama juga, sebabkan pukul tu, sebab pukul dia tak puas hati. Dia tak puas hati bila partner saya dipukul bertalu-talu, tapi dia tak boleh tahan, dia sakit. Dia cakap pada bos, saya sudah tak boleh. Wah, tak boleh lah. Dia angkat pistol angkat. Pistol mari. Pistol mari. So dia pergi depan partner saya. Dalam pada tu pun saya pun kesakitan dengan pukulan pada belakang masih lagi berjalan. Saya menahan tangan saya dengan di atas. Dia capai senjata tu, dia rampas depan saya. Lepas tu dia terus cekah. Dia cekah dengan moncong senjata menghala ke dada saya. Lepas tu dia cakap Saya tak boleh tembak. you ingat sama saya you. tak boleh tembak sama you lah. Dia cakap Gara-gara tak puasa dia mau tembak. Sampai nak tembak. Apa kesalahan puasa sebenarnya? senjata api dia tunjuk kat you ke apa? Ada api ditunjuk Dia, dekat. dia cekal memang dia tunjuk moncong menghala ke saya pada bahagian dada. Lepas tu dia serahkan senjata tu buat keamanan ataupun safety pada Samir Encik lah. Okey, lepas tu dia sambung balik provok. Sambung lagi provok, lepas tu saya kena lutut. Lepas tu saya kena lutut, tampar, pukulan yang betul-betul lah. Lepas tu pergi ke sahabat saya. Pergi kepada sahabat saya pula kan. Dengan pertanyaan. Lepas tu dan provokasi dia yang dia ulang-ulang. Okay. Dengan tamparan dan pukulan. Itu sekali. Okay. Dan last kali dia tanya, you mau kerja, you tak mau kerja. You mau kerja, dia kasih you last chance. Esok you makan. Tapi esok, dalam bulan puasa lah. Esok you mesti mau makan. Tak makan, shoot lagi. Jadi kat sini, kita iakanlah. Walaupun sebenarnya kita dah memang tak ada hati dah. Sebab nak jaga keadaan sekeliling ni. So, dia kembali kepada sahabat saya lagi, dia tanya lagi, you mau kerja atau mau kerja? You boleh ikut saya punya law. Masa saya jawab tu, saya mau kerja. Masih lagi rotan datang. Saya dipukul lagi. Tambah pula dengan terajang, dengan lutut. Bila saya tahan tu, ada seorang lagi pula yang bangsa Cina mungkin. Dia tahan saya daripada belakang. Pegang tangan saya supaya pukulan tu sampai pada saya lah. Okay, lepas tu dia masih lagi dengan satu threaten. You berhenti ya. You berhenti. I setting you. Panggil orang. Itu je. Maknanya dia cuba menurut pokok lah. Yalah, dia ada cakap macam tu lah. Memang ada benda tu dia cakap. Pasal apa? Sahabat saya pun ada kat sebelah tu. Dia cakap you berhenti ya. Nanti saya setting orang sama you.
Dia cakap macam tu. Jadi patut ke kita ni yang menjaga dia. Saya selama 7 tahun menjaga dia. Dia datangkan benda yang macam ini pada saya. Dan kita jaga sepatutnya kita jaga kat mana dia orang, tapi dia orang yang tipai kita. Kerana sesuatu sebab puasa. Dan juga dia persoalkan kenapa saya tak makan kedai Cina. Sedangkan maksudnya kedai non muslim lah. Jadinya sebabkan benda tu dia jadi isu dalam kerja ni. Kerja tak ada masalah. Semua kerja okey, tak ada masalah. Tapi bila bab makan, tak makan kedai non muslim, itu menjadi isu buat dia. Dan dia pernah komplain, dia terus bagi tahu itu kedai makan saya tak suka you komplain ada babi kah, tak ada babi kah. Dia orang makan, you makan sajalah. Maksudnya dia memaksa. Benda tu dia memaksa. Jadinya dia terus dia bagi last chance lah untuk dia kata sekarang dia mau kerja tak mau kerja. Jadi kita orang cakap okey bos mau kerja. Sorry. Sorry. Jadi walaupun kan sorry still lagi kena bantai. Kena bantai. So kita ni macam ibarat dah tak ada muka, tak ada hati depan dia orang tu semua. Sebabkan puasa kena sampai macam ni. Jadi dalam masa yang sama dia dah puas hati, dia terus cakap dekat sekeliling ni, dekat bangsa-bangsa yang kata dia punya staff-staff yang ada ni, terus cakap settle. Sebab ni dia puas hati, dia boleh buat kita orang macam ni, dia puas hati. So settle lah depan staff dia. Jadi senjata yang dirampas tu daripada saya tu, dia ada cakap besok mari kerja baru kasih. Jadi dia ingat besoknya saya akan datang kerja lah. Senjata you mari kerja saya kasih. Padahal sepatutnya dia tak boleh sentuh senjata tu kalau dalam undang-undang senjata api. Dalam undang-undang senjata api tak boleh sentuh. Dia tak boleh ambil selain daripada penama yang berlesen atas nama siri register senjata tu, selain daripada tu orang tak boleh usik senjata tu. Jadi dia dah buat satu benda yang kan, tambah pula dia cekap pistol tu betul-betul mengalir muka saya kan. Jadi sekarang ni kami ni dah rasa lah benda macam ni. Mungkin yang lain pun dah ada rasa, cuma tak mau forwardkan, bawa ke depan. Pasal kita tak semestinya, saya cakap ni bukan semua kalangan bos yang non-muslim ni macam ni perangai. Pasal apa? Saya ada jumpa banyak bos yang non-muslim. Dia tahu driver dia, bodyguard dia puasa, dia akan cakap, you puasa. Okey, nanti dia akan khaskan kemudahan untuk dia nanti berbuka. Walau dia ke mana pun. Saya cakap ni bukan pada semua non-muslim bos. Bukan pada semua non-muslim bos. Ada certain bos saja. Jadi fahamlah yang mana dah pernah merasa macam kami ni. Mungkin kami ni lagi lebih daripada yang ada ni. Jadi boleh dibawa ke tengah benda-benda macam ni. Boleh bincang kan. Kalau rasanya rezeki tu bukan di tangan dia orang ni. Rezeki di tangan Allah. Allah hanya yang tetapkan kita punya perjalanan. Jadi disebabkan penindasan yang berlaku, penghinaan yang telah dia provok, hina agama kita ni. Jadi saya dengan sahabat saya sama-sama buat keputusan mana saya akan fight habis-habisan dengan penghinaan yang diberi ni. Tidak setimpal lah dengan apa yang gaji yang diberi, yang dia rasa dia kuat. Jadi kat sini saya fight, saya terus buat report. Saya ajak sahabat saya buat report. Apa nak jadilah. Yang penting agama saya tak pernah jatuh. Jangan dipijak. Jangan dipijak agama saya. Allahu Akbar. Saya nakkan agama saya tidak dihina, sebagaimana kita tidak menyentuh dia punya agama. Lain-lain agama. Dia punya, dia nak semayang ke dia punya agama dia kita tak pernah sentuh. Jadi jangan sentuh agama kita. Itu yang saya minta kepada sahabat-sahabat luar sana, sekiranya ada berlaku seperti mana yang kita alami, terus ke arah depan. Jangan pernah takut untuk menyimpan dan rasa maruah dipijak kerana nilai wang ringgit. Sebab rezeki bukan terletak pada tangan manusia. Rezeki itu semua milik Allah SWT, insya-Allah.
dekat sini. Semoga pada sahabat-sahabat yang sama buat tugas dengan saya, bodyguarding ataupun pemandu, tak kisah. Sekiranya ada lagi bos-bos yang sebegini rupa, perjuangkanlah. Sebabnya rezeki bukan hanya pada dia, dan saya tekad habis-habisan untuk agama saya. Saya berani mati untuk perjuangkan Islam. Dan saya berharap mana yang ada di sini pun sama-sama perjuangkan. Saya punya perjuangan untuk tegakkan Islam supaya tidak tertindas, dan di masa akan datang akan ada lagi kes-kes seperti ini, penindasan yang berlaku. Saya harap tidak ada lagi isu-isu penghinaan agama, dan saya berharap saling menghormati agama antara kita. Menghormatilah agama masing-masing. Jangan pernah membuat penghinaan terhadap agama masing-masing. Itu sajalah. Apa harapan tuan kepada PJRM, kepada undang-undang kerajaan Malaysia ini, maksudnya apa harapan soal kes awak? Harapan kami berdua terhadap mana pihak berwajib, terutama PJRM, setelah apa yang kami perjuangkan ni untuk agama, bangsa dan negara, kita berharap pihak PJRM dan pihak berwajib membuat satu tindakan yang tegas dan membuat sesuatu yang teluslah, berbaloi dengan apa yang kita orang alami ni. Kita orang disebat, kita orang diacu pistol, itu nyawa kita orang ni ibarat orang kata di hujung tanduk. Walaupun pun jadi, kita orang tetap pertahankan kita punya agama, sebab itu adalah agama kita. Kita itu dalam diri kita pun orang kata memang perjuangkan kita punya agama, sebab itu adalah agama kita sendiri. InsyaAllah. Jadi kat sini saya minta sahabat-sahabat semua yang mana memberi sokongan kepada kita, dan orang kata keamanan juga kepada kita, jaminan terhadap kita. Apa yang saya dengan sahabat saya cuba buat ni, cuba perjuangkan ni, supaya pihak luar sana nampak yang orang kata tak sewenang-wenangnya kita punya agama ni boleh dipijak. Semoga agama kita selepas ini lebih orang kata terjamin, dan orang kata tak semudah sewenang-wenangnya tadi ini. InsyaAllah. Takbir! Allahu Akbar! Terima kasih kepada, kita serahkan kepada undang-undang Syam boleh kongsikan sikit komen. Jadi itu seterusnya Dr. Osman, Dr. Cindai dan Ahli Sri kepada Ayah Syekh lah, bagi semangat sikit apa benda yang boleh sampaikan sikit. Jadi saya tutup nanti sekarang. Itu. Terima kasih ya. Cahaya. Dia kita nak semua duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat Malaysia yang ada di bawah sana. Pertama, kita dikejutkan dengan satu isu yang saya rasa tak sepatutnya jadi di Malaysia, dengan masyarakat yang berbilang bangsa yang sedang mula memahami perbezaan antara agama, dan isu yang agak pelik lah. Saya ingat ke tajuk cerita-cerita ni berlaku dekat Holland ke, Iceland ke, dekat Greenland ke, mungkin orang tak biasa dengan orang Islam. Tapi di Malaysia ni saya rasa tajuk puasa ni tajuk yang dah memang menjadi perkara biasa. Saya rasa semua kaum, semua bangsa memahami bahawa masyarakat Islam memang akan berpuasa pada bulan Ramadan, dan tidak ada orang yang mengambil perkara ini sebagai perkara yang sensitif ataupun menghina. Isu utamanya, ini bukan saja isu terpencil yang melibatkan dua orang yang ada ini. Ini adalah satu isu yang melibatkan orang Islam. Sebab itulah saya nampak apabila menyentuh perkataan Tuhan Allah, menyentuh perkataan-perkataan Islam, perkataan puasa, ini satu isu yang sensitif. Sebab itu di bawah kanun kesesaan wujud satu provision yang khas bawah Seksyen 298
yang mana individu tidak boleh mengeluarkan perkataan yang boleh menyentuh sensitiviti orang lain. Apabila manusia yang bernama Chong ni, yang saya Chong tu kan, manusia yang Chong ni, yang so-called kata begitu besar baik dengan IGP ni, saya pun tak tahu dia besar lebih daripada Tuhan ke, ataupun dia, saya rasa dia sendiri pun tak percaya dengan Tuhan dia. Apatah lagi dia nak percaya dengan Tuhan kita. Saya rasa dia ni tidak mempunyai agama, saya rasa. Sebab itu dia boleh mengeluarkan satu kenyataan. Kalau dia tidak boleh mempercayai pada agama dia, itu adalah hak dia. Tetapi dia jangan melarang orang lain untuk mempercayai kepada Tuhan dia. Ini hak kita untuk kita mempercayai kepada Tuhan kita, Allah. Jadi saya rasa isu itu satu isu yang sensitif, dan perkara yang pertama yang perlu dilihat secara kolektif ya adalah sensitiviti terhadap umat Islam. Apabila dan saya minta pihak berkuasa untuk menyiasat kalau ada perkara-perkara yang melibatkan perkataan-perkataan yang menyentuh perkataan Tuhan, perkataan Allah, menghina agama, menghina Islam. Jadi perkara itu perlu disiasat. Isu yang keduanya adalah berkaitan dengan bagaimana dia telah dicederakan dengan menggunakan senjata. Dua abang yang bernama Azmi dan juga Sam dia telah dicederakan dengan menggunakan senjata dan ada dipukul buat 323 section 324 apabila ada kecederaan yang melibatkan senjata. Tiga menggunakan kayu kan. Dia menggunakan kayu tu. Jadi itu kita minta kepada pihak siasat untuk melihat perkara ini dengan detail. Siasatan itu dilakukan di bawah section 324 dan juga apabila ada diacu senjata, ada acu senjata, hutan untuk menyebabkan kematian ataupun cedera parah dengan menggunakan senjata, itu satu provision yang jelas. Section 506 iaitu hutan untuk mencederakan bunuh. Dan mungkin juga kita boleh lihat dalam 307 salah satu provision yang ada iaitu hukutan bunuh. Satu attempt to murder, cubaan untuk membunuh. Itu satu cubaan untuk membunuh apabila dia memegang senjata yang mempunyai peluru dan mengacukan. Mungkin dia mempunyai niat untuk membunuh. Satu cubaan untuk membunuh. Jadi saya minta kepada pihak berkuasa. Saya percaya bahawa pihak dan banyak lagi lah kesalahan-kesalahan yang saya tidak mahu sebut, dan saya dengar daripada hari ini ada dakwaan yang mengatakan individu ini juga terlibat dengan kongsi, ada dakwaan yang mengatakan individu ini terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang haram yang saya tidak dapat pastikan, tetapi saya minta kepada pihak berkuasa seperti pihak PDRM untuk lebih telus kerana isu ni amat dekat di hati masyarakat. Jadi perlulah dilakukan siasatan dengan lebih telus, dan kita daripada pihak NGO khususnya NGO yang ada ni, NGO Persatuan Semboyan, Persatuan NGO Melayu yang lain, ramai lagi yang ada ni, banyak lagi yang ada di luar ni sedang menunggu-nunggu apakah siasatan ini akan benar-benar telus ataupun akan ada unsur cover up ataupun unsur orang kata sekadar nak sebut kes siasatan mungkin tak tunduk NFA kemudiannya. Jadi semua ni kita nak tengok. Kita sebenarnya ni mempercayai, kita tidak pernah mengatakan bahawa pihak polis tidak telus. Kita yakin bahawa pihak polis cuba ke arah untuk melaksanakan tanggungjawab dengan terbaik. Cuma kita menyarankan pihak PDRM untuk menyiasat kerana kuasa itu berada di pihak polis. Jangan sampai pihak yang bukan polis seperti NGO kami mengambil tanggungjawab untuk menyiasat, menangkap. Sebab itu kami tak nak buat. Sebab itu kami serahkan tugas ini kepada pihak polis untuk menyiasat secara terus. Sebab kita bimbang apabila ada individu-individu yang bersifat VIP ni, kita bimbang akan ada isu-isu yang melibatkan orang kata apa, center belakang ke. Saya tidak tuduh, saya hanya memberi saranan untuk mengelakkan perkara ini berlaku kerana isu ini telah berada dekat kepada orang Islam. Saya ingat lebih kurang boleh kata 50% daripada orang Islam di Malaysia dah tahu dah tajuk ni, kerana tak pernah terjadi dalam sejarah orang kena pukul pasal puasa. Saya tak pernah dengar ni, pernah dengar ke dalam Malaysia? First time yang saya dengar orang kena pukul sebab tak puasa. Ini terbalik, pasal puasa pula kena pukul. Kalau saya dengar kata ni dua orang Melayu telah dipukul kerana tidak berpuasa, saya adalah sikit rasa okey. Ini kerana berpuasa. Ini yang menjadikan kita semua ni. Waktu saya dengar tadi tu saya rasa
nasib baik dia tak ada sini lah. Kalau dia ada sini, tak tahulah. Cuma kita doakan, jangan tersebar. Doakan supaya jangan tersebar. Jadi, ini bukan satu ancaman. Ini hanya satu orang kata seluruh lah. Satu seluruh supaya. Jadi yang pertama, yang kedua kita minta supaya siasatan-siasatan yang ada ni berlaku secara terus, dan kita daripada pihak persatuan akan menyediakan peguam pemerhati. Yang pertama kita akan menyediakan peguam pemerhati. Dari sudut apa? Yang pertama, sekiranya berlaku dakwaan kes ni, kita akan menghantar panel peguam pemerhati kita untuk menjadi watching brief lawyer untuk bantu melihat kes ni berjalan, untuk menyaksikan perjalanan kes ni. Selain daripada itu, kita juga akan bantu dua orang yang ada ni untuk membuat tuntutan. Tuntutan apa yang kita boleh buat? Yang pertama, kita boleh buat tuntutan civil untuk menuntut kerugian daripada kecederaan yang ada. Kita akan buat tuntutan untuk mendapatkan kerugian. Dan juga kita juga akan membuat notis nota bantahan kepada Kementerian Sumber Manusia untuk menyerah hitamkan majikan tersebut. Kerana majikan ini telah melanggar sesuatu di dalam akta kerja. Itu berlaku di sini. Bayangkan tuan, saya dengar tadi, saya terkejut. 7 tahun tidak dibenarkan solat Jumaat. 7 tahun tidak dibenarkan solat. Ini apa ni? Saya tak pernah dengar macam ni. Saya harap kepada mana-mana yang berada, pekerja-pekerja yang berada di luar sana, yang mana tidak dibenarkan untuk melakukan solat, mendirikan solat, tidak dibenarkan, jangan cakap solat Jumaat, solat fardu tak dibenarkan. Tolong buat aduan. Kami mahu dengar kes-kes, kami memang teringin sangat kes-kes macam ni. Jadi kita akan buat satu tindakan kepada syarikat. Sebab kalaulah majikan ini dia mewakili syarikat, kita akan buat kaji fidik mengenai syarikat ni, dan kita akan cuba membuat laporan kepada pihak Kementerian Sumber Manusia supaya syarikat-syarikat yang tidak bermoral ini, syarikat-syarikat yang melakukan diskriminasi terhadap agama ini, disedarai hitamkan di bumi Malaysia ni. Dan kita juga akan membuat tuntutan dari sudut constructive dismissal, ataupun dia diberhentikan dan untuk dapat pampasan daripada pemberhentian kerja dia, kerana dia layak. Kerana bukan saja majikan boleh buang pekerja pun boleh buang majikan apabila majikan telah melanggar sesuatu di dalam akta kerja. Pada kita tidak membenarkan untuk bersolat di salah satu daripada pelanggaran terhadap akta kerja, kerana dia tidak membenarkan orang melakukan satu-satu amal ibadat yang dibenarkan. Jadi daripada pihak kita bersama semua NGO, dan saya rasa ramai lagi di kalangan peguam-peguam yang ada akan bersimpati dengan apa yang berlaku ini, dan kita akan menawarkan khidmat guaman secara percuma untuk membantu kedua-dua bangsa ini supaya mereka dapat keadilannya dapat ditegakkan. Dan saya juga sebagai pengakhiran meminta kepada Badan Keselamatan seperti pihak PDRM, sebab saya dengar tadi ada ugutan bahawa sekiranya berlaku apa-apa, individu ini akan cuba untuk menjejaskan keselamatan keluarga abang-abang yang ada ni. Ini satu isu yang serius apabila dia kata dia kenal family, dia kenal ahli keluarga. Jadi kita minta sebab mungkin individu yang nak memperjuangkan hak dia itu orang ni, mungkin keluarganya yang juga mempunyai risiko keselamatan seperti di apa-apa sajalah. Jadi kita minta kepada pihak PDRM untuk bantu menjaga keselamatan keluarga daripada kedua-dua individu ni, dan kita sebagai NGO turut sama kalau boleh bantulah. Siapa yang di sekitar kebajikan dari sudut kesempatan untuk pastikan keluarga abang-abang berdua ni terjamin dan tidak diganggu. Dan kita sama-sama sebagai umat Islam, sebagai orang bumi Malaysia, rakyat Malaysia, kita tidak boleh melihat mana-mana individu tertindas di bumi Malaysia ni. Kalau kucing pun bisa kesian, apatah lagi kalau orang hari dipukul hanya kerana berpuasa. Dan saya minta kita semua berganding bahu, bekerjasama, semua NGO, kita bersatu padu untuk menjaga kebajikan dua individu ni, dan juga memberi mesej yang jelas kepada majikan-majikan yang berada di luar ataupun kepada mana-mana individu-individu lah, tidak menghina lagi agama Islam, tidak lagi menghina individu yang ingin mengamalkan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Presiden dan sikit komen apa tu sembilan dulu. Boleh komen pasal ambil 2 minit. Okey.
Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kepada saudara saya semua, selamat datang dan terima kasih ya. Kita pun tak ada masa ni, kita dalam 5 minit saja cakap. Saya melihat isu ni bukan isu Sam atau isu Azmi atau isu Jaiton atau isu Azmi, bukan ini isu umat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka in kuntum minaz zalimin. Hai Chong ya. Allah bagi aku gaji. Allah bagi aku rezeki. Bukan lu. Ya. Kita hamba Allah. Mesej yang pertama. Mesej yang kedua, saya harapkan isu ini bukan hanya terbatas di sini saja. Pihak PDRM jangan berserampang dua mata. Kami telah standby 125 NGO untuk memantau dan membuat aduan polis. Dan kalau boleh, kami akan pergi ke SPRM jika ada berlaku satu perkara. Kami tekankan, ATA ini mesti ATA 506% tapi. Okay? Kalau setakat pukul dia, besok boleh jamin dah. Okay? Saya tak nak cakap banyak sebab sebenarnya umat Islam di negara kita ni dah tak boleh nak bercakap lagi dah. Kalau ikutkan fatwa ulama ijma' di Indonesia, di negara lain, ini adalah jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Bila agamamu dihina, bila Allah dihina, jadikan pakaianmu sebagai kain kafan. Ingat, saya dah penat kalimah Allah. Saya pergi ke Istana Negara, mengemis seluruh kota desa gunung. Saya merantau, berjalan kaki, membawa buntil, memungut seluruh orang kampung punya memorandum untuk menghantar ke raja saya. Ya, last sekali raket badminton yang sampai di istana. Memo saya mungkin insyaAllah akan sampai. Okey, jadi kalau orang Islam mempertahankan agamanya, teroris. Orang Melayu mempertahankan bangsanya, rasis. Apa kita nak buat ke negara kita ni tu? Kalau tahun 15-11 lain jadinya. Jadi Tok Bahman, Tok Janggut, Makilau dah pesan. Wasiat yang saya pegang sampai sekarang, jaga agama, jaga bangsa, jaga raja, agar bangsa tak hilang negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Begitu sikit. Tok, ambil sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi saya pun tak mau cakap banyak, benar-benar dah diterangkan oleh semua. Pertama sekali, isu ni melibatkan isu nampaknya lebih pada isu agama lah. Sebab ada perkataan-perkataan Allah di situ. Dan saya menyeru kepada semua pekerja-pekerja, tak kira bodyguard ataupun pekerja kilang yang tidak dapat izin solat Jumaat ataupun solat fardu, sila buat aduan. Benda ni kita pertama kali dah kita dengar. Sebab berpuasa tak boleh dia kena pukul macam lawyer kita beritahu tadi, Datuk Syamsuddin. Jadi saya harap orang Islam tolong alert masalah ni. Ini bukan masalah isu politik ataupun isu mana-mana nak tunjuk populariti ke tidak. Ini isu umat Islam. Ini tanah Melayu. Agama Islam adalah agama persekutuan bagi negara Malaysia. Bukan ni, kita bukan duduk di Belanda ataupun India ataupun London. Ini di Malaysia. Berpuasa dipukul sampai teruk macam tu. Alhamdulillah, terima kasih Tok Cindai, Tok Sini. Dah pasal awal ke? Sabar. Kita persediakan kita punya penasihat semua kita Muhammad Batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar nama Allah dihina ni oleh teori sebelum ni. Dalam penjara Israel, nama Allah dihina. Dia suruh cela Allah. Dia suruh hina Nabi. Dia suruh hina Islam. Pukul orang tu, dia suruh hina. Hari ini kita dengar di Malaysia, di tanah Melayu, di Nusantara, di tempat di mana umat Islam
berkumpul dan paling ramai di dunia. Sebab itulah pada hari ini saya nak menyeru yang pertama kepada semua NGO, semua individu, semua pemimpin yang mengatakan dia orang Melayu, orang Islam, supaya bersama-sama memerhati dan meneliti apa yang berlaku. Hari ini dia boleh pukul sebab puasa, mungkin besok dia boleh bunuh sebab sembahyang. Oh, Akbar. Sebab itulah kita nak kena tengok betul-betul. Dan ini bukan isu individu dan bukan isu Islam sahaja, tapi isu keselamatan negara. Jadi sebab itulah apa yang kita nak sama-sama bawa di sini bukan hanya sekadar untuk kita cerita tentang kisah 2 orang kena pukul, tapi kita nak bawa supaya kita bersatu. Bulan Ramadan bukan puasa sahaja. Bulan Ramadan bukan tarawih sahaja. Bulan Ramadan bermakna bersatu, bersama-sama. Kita buka sama-sama. Kita zakat sama-sama. Semua yang kita lakukan secara berjamaah. Sebab itulah kalau kita tidak ambil perhatian, tidak ambil peduli tentang apa yang berlaku kepada umat, maka kita bimbang, tuan-tuan, kita tidak akan diakui oleh Nabi sebagai umat dia. Wa man lam yahtami amril muslimin falaisa minhum. Siapa-siapa yang tak kisah tentang apa yang berlaku kepada orang Islam, urusan umat Islam, bukan daripada kalangan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah apa yang kita berlaku ini, saya bagi minta pandangan kepada tuan-tuan sekalian. Lepas daripada ini, cuba forwardkan, sebarkan apa yang kita ada ni. Kalau tak berapa dengar sangat, edit sikit, supaya semua umat Islam yang ada di Malaysia ni tahu. Kita sekarang ni banyak kita pasal politik, banyak kita pasal COVID, banyak kita pasal vaksin, banyak kita pasal hal-hal masalah yang ada. Tapi kita lupa bahawa orang Islam hari ini sedang dianiaya di bumi sendiri. Ini yang terkeluar. Yang tak keluar kita tahu berapa juta lagi kes. Dan sebab itulah tuan-tuan puan-puan, kepada para NGO saya minta ambil berat, bersatu sama-sama. Pada pihak pemimpin ambil berat, kerana ini adalah isu anak negara. Dan di sinilah kita kata kalau tidak ada kepimpinan yang mau ambil berat, maka kita akan lihat akan ada kejatuhan kepada pemimpin-pemimpin yang hilang dan lupa diri Melayu dan Islam dia. Kepada pihak PDRM, kita dengar macam-macam. Dia kata IGP kawan dia. Kita dengar ada jumpa jongkong emas dalam rumah dia. Kita dengar bisnes dia macam-macam. Tolong siasat secara terus. Tunjukkan kewibawaan PDRM, kewibawaan negara kita. Bukan boleh dibeli oleh toke-toke yang hanya tahu mengambil untung untuk diri sendiri. Anak bangsa dipukul sebab puasa. Anak bangsa dilarang, diharamkan sembahyang. Tapi kita masih lagi boleh bersenang lenang. PDRM tolong ambil perhatian, supaya jangan sampai satu hari nanti PDRM akan dipandang sebagai alat kepada toke-toke Cina ataupun India ataupun Melayu yang hanya pentingkan diri sendiri. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan apa yang kita buat pada hari ini menjadi sebahagian daripada jihad dan usaha kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan Ramadan hari ini adalah persiapan kita untuk jumpa Allah. Kalau Allah izin kita mati pada Ramadan ini, mati bersama Islam dan perjuangannya, mati bersama-sama dengan perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada redha Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2 orang sahabat kita berani ke depan walaupun telah diancam dengan nyawa, diancam dengan keluarga, mereka ke depan. Maka sebagai seorang saudara wajib kita membantu mereka dan wajib kita bersatu padu, insya-Allah. Takbir! Allahu Akbar. Itulah insya-Allah, mudah-mudahan ini sebagai permulaan bukan pengakhiran. Kita akan follow up nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya nak tutup majlis, sahabat saya akan beritahu saya minta yang sektor sampaikan sedikit kita semua tahu kami jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan sikit mesej kepada mereka ini yang boleh menjadi iktibar kepada perjuangan kita semua insya-Allah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita dikumpulkan bukan kerana kita nak dapat like, bukan kerana kita nak dapat view, tapi kita dikumpulkan kerana kita memohonkan doa kepada
para sahabat yang melihat live ni, insya-Allah dapat membantu sahabat kita dua orang yang teranai. Apa yang kita takutkan pada hari ini bukan kita takutkan kepada manusia, kita takut bila kita berhadapan kepada Allah. Akan ditanya kepada Allah kepada kita, apa yang kamu buat apabila agama kamu dihina, bangsa kamu dicaci? Apa yang kita nak jawab dengan Allah? Adakah kita akan tersenyum? Adakah kita akan menangis? Suka dia? Itu pertanyaan yang Allah akan jawab pada kita. Bila agama kita dihina, agama Allah dipermainkan. Saya sebagai sahabat saya ni sentiasa mendoakan perjuangannya. Semoga Allah terima segala perjuangan di dunia dan akhirat. Allah terima kebaikannya. Kita tidak tahu apa yang Allah pilih dalam perjuangan kita, amal kita. Semoga Allah redha dengan perjuangan kita untuk agama bangsa dan negara. InsyaAllah pengajaran daripada kita saya, insyaAllah semoga kita di sana bangkit memperjuangkan agama ini. InsyaAllah ini kita pengairan dari kita, bukan untuk seronok, bukan untuk bergaya, bukan untuk kecantikan, tapi untuk menambah ilmu dunia akhirat yang kita akan bawa, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya nak tutup majlis pada hari ini, alhamdulillah kita akan pergi ke Kelang di pejabat beliau di Taman Botanik, Bandar Botanik di nombor 60-1 Jalan Jasmine 6, Bandar Botanik 41200 Kelang. Kita akan serahkan surat menyerahkan bantahan berkenaan salah laku majikan terhadap 2 orang bodyguard yang dipukul. Jadi insyaAllah kita akan bersama rakan-rakan NGO kita pergi ke pejabat beliau. Tujuannya bukanlah nak mencari nak mengeruhkan keadaan, tapi untuk memberi mesej yang jelas bahawa jangan sebegitu mudah ada syarikat, mana-mana syarikat ataupun mana-mana majikan di negara ini, tidak kira daripada kalangan masyarakat Cina, India ataupun Melayu, mana-mana yang mempermainkan ataupun mendiskriminasikan pekerja dan mana-mana agama. Saya yakin kita sebagai orang Islam hari ini, kita duduk di depan sebagai umat Islam, menghormati mana-mana agama. Saya pergi ke Sarawak, kita hormati agama Kristian. Kita pergi ke mana-mana negeri yang kita tahu ada agama Buddha, Hindu dan sebagainya, Iban dan Kadazan, kita menghormati. Kita menghormati agama mereka dan kita menghormati mana-mana budaya yang ada di negara kita. Tetapi hari ini dengan jelas apa yang kita cuba sampaikan kepada syarikat, satu syarikat yang di mana kita sedia maklum semua insiden yang berlaku terhadap 2 individu yang di mana telah dipukul kerana berpuasa dan kita difahamkan setelah pengurusi berbagai undang-undang kita dapat Syam membuat carian. Memang benar syarikat Optimal Point Realty Sdn Bhd ini mereka yang memukul adalah director ataupun pemilik syarikat tersebut. Jadi insyaAllah kita akan pergi ke tempat ini. Jadi kita pergi serahkan satu sarahan dan juga kita dalam pada masa yang sama kita memberi mesej kepada mana-mana syarikat. Saya tidak tahu bagaimana pegangan-pegangan agama masing-masing, tapi saya sudah pasti mana-mana agama mempunyai prinsip ataupun mempunyai kepercayaan yang di mana kita tidak boleh menghina mana-mana agama, termasuk umat Islam juga. Saya berkawan dengan masyarakat Cina, India, dan jiran saya juga bangsa India, Hindu. Apabila dia mempunyai perayaan dia, kita perlu menghormati, kita perlu memberikan ruangan kepada mereka apabila mereka meraihkan agama mereka. Jadi apabila kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ini disentuh, sudah pasti ada yang mengatakan saya yakin ada yang mengatakan ini biarlah kerja undang-undang buat, biarlah urusan undang-undang. Ya benar, urusan undang-undang kita biarkan, pihak berwajib, enforcement dan sebagainya, kita tidak ada masalah. Mereka buat kerja mereka, tapi kita sebagai orang yang ada iman, kita ni ada iman, kita tahu dalam hidup kita ni kita bukan sahaja belajar rukun Islam, kita ada rukun iman, kepercayaan kita, maksudnya kita punya qalbi kita, dalaman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kalimat la ilaha illallah
tiada Tuhan selain Allah. Jadi ini adalah kunci hidup kita, kunci nak masuk ke dalam syurga, kunci segala yang ada dalam hidup kita. Tapi apabila Allah sebut Tuhan yang bagi kamu makan, Allah yang bagi kamu makan, saya yang bayar gaji dia. Kita nak bagi tahu dengan you ni, ini nasib baik dalam live. Kalau you ada depan mata ni, kita tak tahu apa jadi. Tapi nak bagi tahu ni, kita bukan nak provoke, tapi kita nak bagi tahu jangan melebihi batas. Ini sudah melampaui batas. Kita nak bagi warning. Dengan mana-mana syarikat yang ada di negara ini, jangan sentuh soal Islam. Jangan sentuh soal kalimah la ilaha illallah ni. Jangan sentuh soal Nabi kita. Dah banyak kali berlaku benda ni. Jadi kita harap hari ini undang-undang, buat kerja undang-undang. Kita sebagai orang Islam, kita akan memberi amaran yang keras kepada mereka ini, supaya jangan mempermainkan Islam lagi. Sekiranya anda sabar kita boleh turun pada kita, hantar kita isi perang kepada kamu. Kamu sabar. Oh, betul. Masalah kalau kamu nak main-main dengan kita. Hey, kita bagi tahu, kita boleh jumpa kat kubur. Kamu nak pilih jalan putih boleh, jalan merah boleh, nak pilih jalan hitam boleh. Kalau nak lebih baik kita jumpa kat kubur, kita tak payah bincang. Jadi kita harap supaya kerajaan faham apa yang kita cuba sampaikan, tolong ambil tindakan ini dengan tegas. Kita mohon kepada kerajaan Malaysia, kita mohon kepada pemimpin-pemimpin Islam, kita mohon kepada raja-raja dan sultan yang ada di negara ini. Ini soal Islam. Kalau orang Islam dah tak boleh berkuasa, apa lagi kita nak buat? Kalau soal urusan Islam ini orang dah ambil, dah buat macam soal macam peraturan, apa kita nak lakukan lagi dalam negara kita? Saya harap ini kita faham. Saya tak nak bercakap panjang. Jadi insya-Allah kita minta kepada Dr. Nur Azman bacakan doa sedikit. Mudah-mudahan boleh memberi keredaan kepada kita. Kita kena tahu dalam peristiwa perang Badar 313, 313 orang pergi menyerang, berperang dengan orang kafir 1000 lebih. Ingat yang mereka datang dalam keadaan berpuasa. Mereka datang dalam keadaan bertahajud. Mereka datang dalam keadaan singa kelaparan. Kamu hantar 1000 orang pada kita pun, 100,000 pada orang kita pun, 1 juta pun pada kita. Kalau kita datang, kita mati dengan darah, tak ada masalah. Kita datang dengan mati dengan darah. Jangan main-main. Setiap kalimah yang mengalir dalam badan kita adalah kalimah la ilaha illallah. Pagi dan malam kita mengucapkan perkara ini. Semua badan di dalam badan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main dengan Islam Jangan main-main dengan Islam. Kau pandang mata aku. Mata ini bukan mata untuk kita seperti singa kelaparan. Ini semua orang-orang Islam hari ini, sahabat-sahabat kita hari ini. Kalau bangkit kamu, tak tahu mana tanah kamu nak lari. Kamu kata kelang itu besar sangat kamu minta tempat. Kamu nak tengok kita kepung satu kelang, kamu nak tengok kita turun satu kelang. Berapa ramai kamu? Kamu boleh pegang pistol, belum tentu kamu boleh tembak. Kita tak ada pistol, kita tak ada apa, kita kosong dia. Tapi kalau sebab nama Allah dan Rasul, kita mati untuk Islam. InsyaAllah kita lihat Dr. Nur Azman tutup doa. Mudah-mudahan beri keberkatan kita pada hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan semua, saya minta yang Islam, yang Muslim, ikut saya. Kita mengucap kalimah syahadah 3 kali. Jom. Masuk semua. Bila saya ucap, semua ikut. Kemudian yang kedua, kalimah syahadah pertama kita ucap dengan lidah, ucap dengan hati. Hati minta, ya Allah, buangkan segala syirik dan buangkan segala murtad. Kalimah syahadah kedua, ya Allah, hidupkan aku bersama perjuangan la ilaha illallah, perjuangan Islam. Syahadah yang ketiga, ya Allah, matikan aku dengan kalimah la ilaha illallah, matikan aku dengan Islam. Boleh? Ikut saya. Boleh. Jom ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-dhunub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa sikillahumma rabitataha wa limuddaha wa hiya subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhfu wa shrah suduraha bifaydil iman bik wa jamilid tawakkuli alaik wa ahliha bima'rifatik wa amitha ala syahadu fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Amin ya Ampunkanlah Allah. dosa kedua ibu bapa kami. Amin ya Ampunkanlah Allah. dosa guru-guru kami. Ampunkanlah dosa sekalian saudara-saudara kami. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Kau tinggalkan, kau buangkan segala kelemahan kami. Gantikanlah kami dengan kekuatan dan kemampuan untuk menegakkan Islam dan iman dalam kehidupan kami. Amin. Menegakkan Islam dan iman dalam keluarga kami dan masyarakat kami. Ya Amin. Allah, jadikanlah hati kami hati yang ikhlas ya Allah. Amin ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang ikhlas ya Allah. Amin ya Allah. Bersihkanlah kami dari segala syirik dan mungkar ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Amin ya Allah. Jadikanlah segala yang kami lakukan sebagai ibadah kepada-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Jadikanlah segala yang kami lakukan sebagai jihad pada jalan-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Bersama para siddiqin dan syuhada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita saya cadang kita solat zuhur dulu. Kita solat zuhur dulu baru kita bergerak pasal kejap kita lagi dalam perjalanan kita sampai asar. Kan perjuangan ni qadanya haram lagi. InsyaAllah. Jadi kita solat sekejap. Boleh insyaAllah. Gila-gila lah tengok tuan. InsyaAllah tuan, keadaan itu insyaAllah nanti kita akan sambung di Kelang di Taman Botani insyaAllah. Kita bukan buat provokasi tapi kita nak menjawabkan. InsyaAllah.